Bab meninggalkan perkara sia-sia. Hadis ke 27. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal 'abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha fin nar ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib, rawahu Muslim. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba berkata-kata tanpa berfikir terlebih dahulu, tetapi kerana perkataan itu dia jatuh ke dalam neraka yang lebih dalam daripada jarak antara timur dan barat. Hadis riwayat Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimah la yara biha ba'sa yahwi biha 70 kharifan fin nar, rawahu Tirmizi wa qala hadha hadis hasan gharib bab ma jaa man takallama bil kalimah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba berkata-kata dengan sesuatu perkataan yang dia rasa tidak menjadi apa-apa kesalahan, namun kerana perkataan itu dia akan jatuh ke dalam neraka sejauh jarak perjalanan 70 tahun. Hadis riwayat Tirmizi. Alhamdulillah tuan-tuan mulia, pagi ini kita membaca dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk meninggalkan perkara yang sia-sia. Yang pertama hadis 27 yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nama Abu Hurairah ni kita dah biasa sebut, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini Abu Hurairah dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda, iaitu seorang hamba ya la yatakallamu, dia ni bercakap-cakap, bersembang, apa-apa yang dia mengeluarkan bunyi daripada mulut dia, bercakap dengan kawan, dengan keluarga, dengan jiran, bil kalimah, ada yang dia sebutkan, dia bercakap-cakap, bersembang. Jadi perkataan yang keluar daripada mulut seseorang itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yatabayyana ma fiha, dia nak cakap ni dia tak berfikir, ikut sedap mulut dia nak cakap. Cakap, dia rasa nak cakap, rasa nak cakap, dia tak ambil kira, tak ambil pusing. Ma yatabayyana ma fiha, tanpa berfikir apa kesan daripada apa yang dia cakapkan itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahwi biha ilan nar, yang mana bila dia tak berfikir itu, sebenarnya apa yang dia cakapkan itu menyebabkan dia jatuh ke dalam neraka. Yang mana Nabi sebutkan ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib, yang mana jatuh ke dalam neraka yang lebih dalam daripada jarak di antara barat dan juga timur. So jarak di antara barat dan timur begitu jauh, tetapi nak masuk neraka Allah tu lagi dalam betul. Dia kena jatuh. Sebab dia apa tadi? Sebab dia bercakap, bersembang tanpa berfikir-fikir. Kalau kita tengok dalam ni, dia kata rawahu Muslim bab hifzul lisan. Dalam Sahih Muslim dia letakkan hadis ini di bawah tajuk, di bawah bab menjaga lisan, menjaga lidah. Jadi Nabi SAW nak kita ni sebagai umat Nabi Muhammad, kalau nak bercakap tu kena berfikir-fikir, agak berasa-berasa lah, supaya jangan kata-kata kita itu menyebabkan orang berasa hati, kan? Gitu. Kemudian hadis yang ke-28, hadis daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah ni memang banyaklah nama yang kita sebut. Abu Hurairah ni dia ni anak yatim, dia ada seorang mak, nama dia Umaymah. Ada Umaymah, ada ulama hadis kata nama mak dia Maimunah. Jadi Abu Hurairah ni, dia dengan mak dia ni kafir, tapi dia ni Islam lah, suka pada Islam, masuk Islam. Dan Abu Hurairah ni dia berdakwah pada mak dia ni tiap hari.
balik rumah dakwah pada mak dia. Mak dia ni dah boring dah dengar dakwah Abu Hurairah ni. Mak dia ni kafir, duduk dekat Madinah. Dan kita tahu Abu Hurairah ni duduk dengan Nabi tak lama, 4 tahun aja sebelum Nabi wafat. Tiap-tiap hari balik rumah dia berdakwah pada mak dia. Dia ceritanya Nabi ni macam ni, orang dia baik, dia begini, akhlak dia begini. Kemudian ceritakan apa yang Nabi bawa tu. Besok dia dakwah lagi, ceritakan tentang iman, ceritakan tentang neraka, cerita tentang syurga. Yang mak dia ni dah cukup menyampah dengan dakwah Abu Hurairah ni. Sampai satu peringkat, sebab tiap-tiap hari dia berdakwah pada mak dia. Bila Abu Hurairah ni berdakwah aja pada mak dia terus maki hamun. Mula-mula mak dia maki hamun umum, tapi sehari ke sehari disebabkan Abu Hurairah ni tak berhenti berdakwah pada mak dia. Yang akhirnya bila dia berdakwah aja, mak dia terus memaki Nabi. Dan sampai dia balik cerita je tentang Nabi tu, mak dia maki Nabi, makilah itulah gini, dia mencela Nabi. Sehingga kan Abu Hurairah ni dia sampai sangat sedih sangat. Sedih, dia keluar daripada rumah dia sambil dia menangis-nangis, datang ke Masjid Nabawi, jumpa dengan Nabi SAW, mengadu pada Nabi. Dia pun ceritalah pada Nabi, ya Rasulullah, aku ni gini, mak aku ni dah aku dakwah dah tiap-tiap hari, tetapi tak dapat hidayah lagi. Wahai Rasulullah, kau doakanlah supaya mak aku ini dapat terima, dapat hidayah dan beriman. Dia kata. Kemudian Nabi kata, bolehlah aku doakan. Nabi sebut, Allahumma hadi ummah Abi Hurairah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada ibu Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah pun dia seronoklah. Nabi pun dah doakan. Dia pun dia balik. Bila dia balik rumah, sampai masuk rumah macam biasa, dia tengok pintu bilik rumah mak dia terkunci. Biasa tak kunci, rumah berkunci bilik mak dia. Kemudian dia tunggu nak jumpa mak dia, tak dapat jumpa. Dia dengar bunyi air. Dengar mak dia mandi kot. Kemudian habis saja mandi, baru mak dia dapat, dia ketuk-ketuk, mak dia buka. Bila mak dia buka, dia tengok mak dia dah bersih, pakai hijab dan pakai tudung lah, kalau kita sini kata tudung, pakaian yang menutup aurat. Dan mak dia terus depan Abu Hurairah, dia mengucapkan syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus makbul doa Nabi tu. Balik tu terus mak dia yang duk maki Nabi tiap-tiap hari ni, duk benci dakwah Nabi ni, Allah bagi hidayah dengan makbulnya doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah ni tadi punyalah seronok, ya Allah ya Tuhanku, tak tahu nak cakap dia menangis, peluk mak dia semua. Kemudian dia terus lari pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumpa dengan Nabi, bagi tahu Nabi mak dia dah terima dakwah semua Nabi. Dan dia minta lagi, Abu Hurairah ni, dia minta lagi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, doakanlah untuk aku. Tadi dia mesti doakan pada mak dia, ini dia datang minta lagi pada Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, doakanlah untuk aku dan ibu aku, supaya orang Islam semua cintakan kepada aku dan ibu aku. Satu. Kemudian dia minta Nabi, ya Allah, ya Rasulullah, doakanlah supaya aku dan ibu aku ni mencintai orang-orang yang Islam, yang beriman. Dua dia minta. Satu, dia minta orang ramai cintakan kepada dia dan mak dia. Dia ni anak yatim, duduk dengan mak aja, dia tak ada orang lain. So kita bayang, kita ada seorang duduk dengan mak dia aja, tak ada orang lain. Jadi dua lah couple gitu dengan mak dia. Gitu. Satu, dia minta semua orang Islam, sebab dia orang miskin, orang susah. Dia biasa orang miskin, orang susah ni selalu dihina, dipandang rendah. Jadi dia minta Nabi doakan semua orang Islam cinta sayangkan dia, dan dia doakan dia dan mak dia mencintai orang Islam. Dan Nabi doakan itu juga makbul doa Nabi. Dan kita tengok kalau dalam sejarah, bila sebut je Abu Hurairah, semua orang kenal. Tak ada kita baca dalam sejarah Islam cerita-cerita yang nampak kelemahan Abu Hurairah, yang sahabat duk kutuk Abu Hurairah, tak ada. Ada sahabat-sahabat lain orang tak puas hati lah, itulah beginilah. Abu Hurairah ni kita tak dengar sangat, hanya cerita-cerita yang baik. So menarik cerita Abu Hurairah. Nak ceritanya Nabi SAW ni makbul doa Nabi tu on the spot waktu itu. Tapi walaupun makbul,
diterima doa Nabi makbul tu adalah sesuatu yang dah berada dalam kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Memang Allah Taala dah plan dah gitu. Ada dalam qada qadar Allah. Berbeza kalau kita tengok Nabi juga. Nabi diri sendiri, Nabi dia doa tiap-tiap hari minta pak saudara dia Abu Talib beriman. Tak beriman ke sudah sampai mati kafir, ya kan? Doa Nabi juga tapi tak makbul. Tapi dia tidak berada dalam qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. So kita kena fahamlah qada dan qadar Allah tu dengan doa Nabi. Panjang cerita dia. Okey, dan hadis yang kedua ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut seorang lelaki yang la yatakallamu bil kalimah, dia bercakap juga. Cakap, sembang, la yara fiha ba'sa, yang dia rasa dia melihat la yara fiha ba'sa, tak ada apa-apa, sembang biasa tu. Bukan ada niat apa-apa pun. Yahwi biha sab'ina kharifan binnar, yang mana dengan dia bercakap-cakap itu, dia ni jatuh selama 70 tahun ke dalam neraka Allah. Tadi antara timur dan barat, jauh jalan. Yang ni 70 tahun jatuh baru sampai dah neraka Allah SWT. Jadi dua hadis ni kita kena ketahui, tajuk ni bawah tajuk meninggalkan perkara sia-sia. Jadi perlunya kita menjaga lisan cakap-cakap kita ni supaya tidak tergelincir. Jadi insya-Allah kita fahami, kita amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallah wal asr illa allazina amanu. Sallallahu